Salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan lagi untuk subtopik 2.1 permintaan dengan sub yang terakhir, (2.1.3) perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. So, di akhir objektif pembelajaran, diharap pelajar dapat menerangkan perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Jadi ini bermaksud kuantiti diminta dengan permintaan tidak sama, ya. Mari kita lihat bila masakah kita perlu guna kuantiti diminta ataupun permintaannya. Perubahan kuantiti diminta disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Perubahan kuantiti diminta disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, yang melibatkan pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan. Manakala perubahan permintaan disebabkan oleh penentu permintaan selain daripada faktor harga barang itu sendiri, yang menyebabkan peralihan keluk permintaan ke kanan ataupun ke kiri. So, sangat jelas di situ, Madam telah underlinekannya. Apa perbezaan antara perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan? Dan saya rasa bahasa itu pun sangat senang untuk difahami. Perubahan kuantiti diminta, apabila kamu rujuk perubahan itu adalah sebab perubahan harga barang itu sendiri, kita guna perkataan kuantiti diminta. So, kamu boleh nampak apabila kita guna perkataan perubahan kuantiti diminta tu, raja itu hanya ada satu keluk dan dia melibatkan pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan yang sama. Manakala apabila kalau kita rujuk perubahan permintaan, permintaan ni kita guna apabila faktor-faktor lain penentu permintaan selain daripada faktor harga barang itu sendiri. Okey, so apa faktor selain daripada faktor harga barang itu sendiri? So, previous video kita sudah sentuh penentu permintaan seperti harga barang lain, cita rasa, pendapatan pengguna, jangkaan masa depan, musim. So, itu adalah penentu permintaan selain daripada faktor harga barang itu sendiri. So, apabila contohnya kamu kata perubahan itu sebab oleh cita rasa, so kita kena guna perkataan permintaan dan akan menyebabkan peralihan keluk permintaan itu ke kanan atau ke kiri. Jadi dalam raja itu kamu boleh nampak dia melibatkan sekurang-kurangnya ada dua keluk. Keluk itu akan beralih ke kanan ataupun ke kiri daripada yang asal ke baru. Oke, kita lihat raja dan penerangan raja. So, ini adalah raja bagi perubahan kuantiti diminta. Oke, so perubahan kuantiti diminta, dia hanya melibatkan pergerakan di sepanjang keluk permintaan. Pergerakan di sepanjang keluk permintaan. So, memang satu keluk permintaan sahaja kamu boleh nampak. Oke. Penerangan raja, andaikan harga asal pada P0 dan kuantiti diminta asal pada Q0. Contoh, apabila harga turun daripada P0 ke P1, okay, so kamu boleh nampak titik itu bergerak daripada A ke B. Kuantiti diminta telah bertambah dari Q0 ke Q1.
So, pergerakan titik A ke B ini kita kenali sebagai pengembangan permintaan. Sebaliknya, jika harga meningkat dari P0 ke P2, Anda boleh nampak kuantiti diminta jatuh dari Q0 ke Q2. Oke, pergerakan titik itu kamu boleh nampak dari A ke C. Kita kenali sebagai penguncupan permintaan. So, di sini kita merujuk harga barang itu sendiri telah berubah. So, apabila kita rujuk kuantiti telah berubah, kita bukan kata harga naik, permintaan jatuh. Tidak ya, sebab sekarang kita merujuk harga barang itu sendiri berubah, harga turun, so kuantiti diminta barang itu akan bertambah. Kuantiti diminta. So di sini kita tidak ada guna perkataan permintaannya. Perubahan harga itu adalah disebabkan perubahan harga barang itu sendiri. Apa itu perubahan permintaan? Oke, perubahan permintaan dia melibatkan dari segi raja kamu boleh nampak peralihan ke log permintaan. Peralihan ke log permintaan itu sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Pertambahan ke log permintaan beralih ke kanan. Oke, pengurangan ke log permintaan beralih ke kiri. So, apakah faktor yang boleh menyebabkan perubahan permintaan berlaku? Faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. So, apa contoh faktor-faktor lain? Seperti harga barang lain, yaitu barang pengganti, barang penggenap. Oke, cita rasa, pendapatan, jangkaan masa depan, musim, dasar kerajaan, saiz dan struktur penduduk. Oke, itu faktor-faktor lain. Yang penting bukan harga barang itu sendiri. Bukan harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu sendiri, kita mesti guna perkataan kuantiti diminta. Kalau faktor lain selain harga barang itu sendiri, kita guna perkataan permintaan. Oke, penerangan raja. Oke, dengan andaian ceteris paribus ini ialah faktor lain adalah tetap ya. So, sekarang contoh yang kita beri ialah peningkatan pendapatan pengguna. Oke, so kalau pendapatan kamu bertambah, beli banyak kah beli kurang? Beli banyak kan? So ini pendapatan ini ialah faktor lain. So, kita bukan kata peningkatan pendapatan pengguna kuantiti diminta. Kalau kamu cakap kuantiti diminta tu salah lah. So, di sini kita kata pertambahan permintaan. So, bukan kuantiti diminta ya. Pendapatan meningkat. So, pertambahan dalam permintaan berlaku. Keluk permintaan beralih ke kanan. So, seperti Madam kata, kalau bertambah, so ke kanannya, so ke kanan Anda boleh nampaklah dari D ke D2. Oke? Oke, jangan confuse. Kenapa di sini pula wujud perkataan kuantiti diminta? Kenapa kuantiti diminta kelas di sini? Sebab saya sedang rujuk barang yang sama. So, ini harga dia kekal pada P0 ya. Kuantiti diminta bertambah dari Q0 ke Q2. Tapi sebenarnya ini tidak perlulah. Oke, yang penting kamu faham yang ini saja. Ingat ya, peningkatan pendapatan pengguna menyebabkan pertambahan dalam permintaan. Keluk permintaan beralih ke kanan dari D ke D2. Stop, sampai situ sajalah. Oke? Jelas ah? Oke, sebaliknya, jika pendapatan pengguna berkurang. Berkurang maksudnya menyebabkan pengurangan permintaan. Pengurangan permintaan, kalau permintaan beralih ke kiri dari D0 ke D1. Oke, so full stop lah.
Kenapa sini kuantiti diminta? Sebab dia sedang rujuk pada tingkat harga yang tidak berubah. Barang itu harga dia tidak berubah. So, pendapatan yang berubah. So, pada tingkat harga yang sama, kuantiti diminta itu telah berkurang. Kenapa kuantiti diminta barang itu berkurang? Sebab pendapatan, faktor lain. Okay? So, kalau confuse, ini Madam minta kamu abaikan. Sebab yang paling penting di sini je. Okay, pendapatan pengguna berkurang menyebabkan pengurangan permintaan. Kalau pengurangan, kalau permintaan beralih ke kiri. Kalau ikut raja dari D ke D1. Okay, so Madam ulang balik. Inilah sebenarnya yang paling penting. Apabila kita rujuk perubahan dalam kuantiti diminta, okay, dia mesti disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Dan dia melibatkan pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan yang sama. Manakala apabila kita merujuk perubahan permintaan, dia adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain selain daripada harga barang itu sendiri. Madam, perlukah begitu panjang dia punya sebab tu? Ya, kamu tidak boleh hanya terangkan disebabkan oleh faktor-faktor lain, full stop, tidak boleh ya. Mesti disebabkan oleh faktor-faktor lain selain daripada harga barang itu sendiri. Dan perubahan permintaan itu akan menyebabkan peralihan. Anjakan tu tidak perlulah ya. Peralihan ke permintaan ke kanan atau ke kiri. Jangan dari kiri ke kanannya, terus saja ke kanan atau ke kiri. Okey, itu sahaja. Maka untuk subtopik 2.1, permintaan kita telah siap ya. Video seterusnya kita akan masuk 2.2 penawaran. Terima kasih. Jumpa lagi.